A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat bertemu sahabat-sahabat Seri Kandi sekalian, Ustazah Zaitun, Dr. Afidah, Ustazah Ruhaisa, sahabat-sahabat yang lain. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu yang kita ada ini untuk berbincang satu masalah keseimbangan hormon. Kita menyorot satu ayat Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, mengapa engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita alhamdulillah, insya-Allah saya yakin kita pun selalu ingat ayat ni, dan mahu atau tidak mahu kita masing-masing memikul tanggungjawab. Sama ada dalam ruang lingkup tugas yang dijalankan oleh masing-masing, sama ada seorang pemimpin, seorang majikan, seorang ibu, seorang anak. Semua kita adalah pemimpin, sekurang-kurangnya memimpin untuk diri sendiri. Jadi lebih-lebih lagi orang yang memimpin, dia pada tanggungjawab yang lebih besar. Kejadian ataupun hakikat kehidupan ini Allah sebut lagi dalam surah Al-Insan, surah ke-76 ayat 1. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sebelum lahir kita berada di dalam rahim ibu. Ayat itu yang bermaksud, adakah wahai manusia engkau tidak sedar bahawa engkau lahir, engkau telah diciptakan pada satu waktu, pada satu titik waktu, dan engkau dikenali di kalangan orang yang mengenali engkau saja. Maksudnya sebelum lahir kita tak ada nama, lepas lahir kita diberi nama dan dikenali dengan nama itu, dan kita dikenali oleh mereka yang bersama-sama dengan kita je. Jadi sebelum lahir kita berada di dalam rahim ibu yang Allah pinjamkan sifat rahimnya dalam kepayahan sakit seorang ibu mengandungkan anaknya dengan kebas tangan, sakit tulang punggung, sakit pinggang, sakit belakang, berat tanggungan ibu. Tapi seorang ibu tak akan pernah rasa marah kepada bayi yang dikandung. Jadi kalau kita tengok pemeriksaan bila seorang ibu hamil, dia perlu menjalani pemeriksaan kesihatan berkala untuk memastikan ibu dan anak ni akan mendapat kelahiran yang selamat. Pembentukan janin di dalam rahim ini diawasi oleh Allah Al-Muhaimin. Pembentukan jantung, salur darah, sistem saraf dan perkembangan janin ini memerlukan hormon. So hormon ni memang bukan lahir je baru ada. Masa bayi dalam kandungan pun dia ada. Dan bila lahir, manusia ni mengalami metamorfosis, pembentukan daripada seketul darah menjadi seketul daging, membentuk seorang manusia atau mengikut induknya.
dan lahirlah sebagai seorang bayi yang diberi susu sehingga 6 bulan, lepas tu diberi makanan tambahan dan dia membesar, baligh, berkeluarga dan dia melahirkan ibu pun melahirkan anak. Jadi apa itu hormon? Endokrin hormon mempengaruhi proses perubahan ini. Terdapat 10 hormon, 3 di dalam otak, iaitu kelenjar pituitari, kelenjar pineal dan hypothalamus. 7 kelenjar pada tubuh, iaitu hormon thyroid, parathyroid, thymus, pankreas, ovary, testis, 2 buah lah adrenal tu, jadi 7. Jadi itu adalah kelenjar hormon yang dihasilkan, dan untuk berfungsi ia memerlukan 3 komponen. Satu, kelenjar, dan kelenjar ni menghasilkan hormon yang dalam bentuk struktur kimia yang masuk ke dalam darah dan pergi ke sel-sel sasar pada keseluruhan sistem badan manusia. Ia berlaku kepada trilion sel. Kombinasi hormon akan merangsang atau merencat fungsi sesuatu sel tu untuk satu-satu fungsi. Maksudnya kalau untuk pembesaran, growth hormon, sel yang kecil jadi besar, dan hormon ni dia dalam bentuk 2 jenis, sama ada dalam bentuk peptide dan satu lagi adalah dalam bentuk steroid, ataupun satu tu adalah larut air dan satu ni adalah larut lemak. Jadi bergantung kepada bentuk hormon. Dan untuk macam mana kita nak tahu dia sampai kepada sel sasar? Kalau maksudnya kalau sel pankreas tu insulin dia pergi sel mana? Sel ovary, thyroid hormone, follicle stimulating hormone pergi kepada kilang pada ovary untuk penghasil estrogen. Jadi untuk dia sampai kepada sel sasar ni, dia adalah dalam bentuk mekanisme kunci dan tapak kunci. Jadi dia punya tapak ni sama ada pada dinding sel, sebab dinding sudah berlemak. So kalau yang seks hormon yang steroid ataupun sterol, dia dalam bentuk lemak, so dia masuk dengan telak melalui dinding dan reseptornya di dalam sel. Jadi kalau insulin, dia adalah sel yang bentuk ikatan peptide, dia akan ada tapak di luar sel. Jadi itu sebab bila masalah kencing manis, jadi dah terlalu tepu, gula dah terlalu banyak dalam darah, tak dapat distabilkan dan sel tak nak masuk lagi ke dalam sel sebab ruangnya dah penuh untuk gula. Fungsi utama hormon adalah untuk kawalan keseimbangan hormon. Contohnya pembakaran tenaga, kadar denyutan jantung, tekanan darah, suhu badan. Dan kalau kelenjar yang di bahagian otak tadi, dia ada 3 jenis. Master gland dia adalah pituitary yang menghasilkan banyak precursor hormon, maksudnya dia akan dirangsang daripada bahagian kelenjar ni dan dihantar kepada organ-organ yang berkenaan untuk fungsi-fungsi tertentu. Dia ada, kita panggil feedback mechanism, maksudnya bila dia hasilkan dah berfungsi, dah mencapai tujuan hormon tu dikeluarkan, so dia ada perencatan hormon tu. Dan kita akan tengok macam mana pineal gland, hypothalamus ni ada reaksi tertentu dan macam mana dia berhubung dengan sistem saraf pada thalamus, sistem saraf, dan interconnection ataupun gabungan interaksi kita panggil hypothalamus pituitary axis ni, dia mengawal homeostasis, maksudnya keseimbangan sistem badan. Dan kehebatan pineal gland ni, kalau kita tengok pineal gland ni strukturnya adalah di belakang daripada bahagian pituitary. Di belakang tu ada thalamus, hypothalamus, and pineal gland ni ada di belakang sekali. Kalau kita tengok dalam
agama lain macam Hindu ataupun Buddha, kalau patung dia tu, dia akan letak macam cahaya di belakang tu kan. So di belakang, cahaya di belakang tu dikatakan bermula daripada pineal gland tu. Ataupun kalau orang Hindu Sami, dia letak nanda kat dia punya dahi tu. So bahagian yang dia letak tu di kawasan sini ni, kawasan tu dah setentang dengan pineal gland dekat bahagian belakang. Dan pineal gland ni dia ada sambungan dengan mata. Jadi kalau malam kita perlukan fungsi hormon ni bertindak secara maksimum di antara pukul 10 malam hingga 2 pagi. Dia punya tindakan maksimum dia, itu kita perlukan cuaca yang suasana yang betul-betul gelap. So dia berfungsi dengan baik pada suhu pada persekitaran yang betul-betul gelap, dan tujuannya adalah untuk membantu kerehatan sel badan, pemulihan sel badan, dan sebenarnya hormon-hormon lain juga terhasil pada waktu malam untuk pemulihan sel badan. Jadi kita perlu waktu rehat yang cukup, antara 5-6 jam macam itulah. Dan kalau ada satu kajian menunjukkan tidur yang kurang dari 5 jam dia menyebabkan pembentukan kalsium yang bertimbun pada salur darah. So dia mengeraskan salur darah, jadi darah tinggi susah nak dikeluar. Jadi itu pineal gland, hypothalamus, dan dia ada connection hubungan dengan thalamus, yang itu dia panggil hypothalamus pituitary axis. So dia connect antara dua tu. Gabungan yang baik. So kadang-kadang kalau kita ada apa-apa kan, buat seorang tak syok lah, kekuatan tu kurang. So kita perlukan gabungan. Mudah-mudahan dia jadi lebih kuat. Jadi kalau seks hormon untuk pembesaran ataupun pematangan ataupun proses untuk jadi balik, kalau perempuan estrogen, sebenarnya testosteron dan estrogen ni terdapat pada dua-dua jantina, lelaki pun ada, perempuan pun ada, cuma kadarnya lebih tinggi testosteron pada lelaki dan lebih tinggi estrogen daripada perempuan. So bila dia jadi penyakit, bila testosteron yang tinggi pada perempuan, estrogen tinggi pula pada lelaki. Yang ni dah jadi lembut, yang ni dah jadi macam bulu banyak pula. Jadi itu sebenarnya koordinasi ataupun peratusan hormon yang itu masya-Allah Allah yang tentukan pada kadarnya. Dan kadar, cerita pasal kadar dan keseimbangan ni kita boleh rujuk surah Ar-Ra'd ayat 8 yang Allah kata, Allahu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah mengetahui akan apa yang dikandung oleh tiap-tiap ibu dan mengetahui apa yang kurang dari yang dikandung dalam rahim itu atau yang lebih, dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. So kalau dalam perbahasan tafsir dia kata kadar ni adalah takdir, jadi tapi kalau kita tengok dari segi hormon dan pembentukan janin, bila kita buat pemeriksaan berkala pada ibu, kita buat juga ujian gula kan, glukos, kita panggil modified glucose tolerance test yang diambil, ibu kena puasa, minum gula 75 gram, ambil darah sekali dan ambil darah kali 2 jam selepas tu. So kita nak tengok sama ada ibu mendapat kencing manis atau tidak masa mengandung. Kencing manis masa mengandung dia berbahaya kepada janin, sebab pembentukan janin ni dia buat reseptor dia pada sel. So bila gula dalam darah ibu terlalu tinggi, janin ni dia akan buat sel besar-besar dengan memperlukan reseptor yang lebih banyak. Tapi bila kalau kawalan kencing manis pada ibu ni tak bagus, bila bayi lahir dengan sel-sel yang besar, dia sama dengan bayi lain, dia menghasilkan gula yang biasa, jumlah dia jadi tak dapat memenuhi keperluan reseptor yang ada pada sel yang dah besar tu, dan dia menyebabkan masalah pada otak bayi. So yang itu hormon ni sebenarnya kalau hormon perempuan ni kita ingat irregular hormon ataupun sebab tidak datang bulan tu masalah yang besar pada perempuan. Tapi sebenarnya yang paling besar masalah hormon ni adalah diabetes, kencing manis.
Maksudnya kawalan ataupun sel yang menghasilkan insulin pada pankreas ni daripada beta sel, dia dah mati, dia tak sempat untuk rehat. Jadi sikit daripada kandungan bila 50% atau kurang daripada 50% sel beta yang menghasilkan insulin ni dah rosak, dia tak boleh dipulih semula atau regenerasi tidak berlaku, dan gagalnya kawalan gula dalam darah yang bertahan untuk dia punya paras yang dipertahankan ataupun yang dipertanggungjawabkan untuk paras gula ni antara 2.6 hingga 5.6 mmol per liter. Jadi tugas dia ni dah gagal lah, sebab dia tak mampu untuk turunkan paras tu, sebab kapasiti dia dah tinggal kurang daripada 50%. Itu sebab bila dengan berpuasa sebenarnya kita memberi kerehatan kepada beta sel dan alpha sel alpha sel glukagon yang hormon untuk pengawalan ataupun kerehatan sel yang masukkan gula ke dalam darah. Jadi glukagon dia ambil simpanan gula, masukkan ke dalam darah. Jadi beta sel yang hasilkan insulin boleh rehat. Ya, jadi itu antara apa fungsi dia. Ya, dan kalau kita cerita pasal pengaruh mood yang pineal gland tadi, dia menghasilkan melatonin. Ya, melatonin ni satu hormon keceriaan. Walaupun dia berfungsi sebenarnya untuk untuk kesuburan sel. So maksudnya melatonin ni dia membantu untuk kawalan hormon lebih baik. Jadi bila siang melatonin ni kurang, dan melatonin juga dia membantu untuk orang tu boleh tidur lena. Ya, tidur ni sebenarnya satu kerehatan, satu nikmat. Jadi bila kita bangun daripada tidur, janganlah lupa badum tidur pun jangan lupa baca doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut, dan kita bangun dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Aku bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan aku, yang tidurku seperti mati, dan hanya kepadamu kamu dikembalikan. So dia sebagai satu peringatan, ya, mulakan sesuatu dengan bismillah dan sudahinya dengan alhamdulillah. Semoga Allah memberi keberkatan dengan menambah nikmat yang dia bagi. Jadi kita dah cover bagaimana hormon berfungsi, dan sedikit kesan testosteron, estrogen, melatonin, ya, kaitan hypothalamus dengan sistem saraf. Pengaruh mood ni dipengaruhi oleh hormon serotonin. Serotonin ni saya tak salah 20% dihasilkan oleh sel saraf. Dikatakan juga serotonin ni dihasilkan banyak daripada sistem penghadaman. Jadi itu sebab sebenarnya hormon dia juga memerlukan pemakanan yang diserap daripada usus yang sihat. Jadi kalau masalah penghadaman, ada kebocoran yang dipanggil leaky gut, enzim tertentu ataupun zat galian tertentu tak dapat diserap. Contohnya thyroid function, triiodothyronine atau T4, T4 untuk ditukar kepada T3, dia memerlukan kalsium, magnesium, zinc, ya. Tapi kalau ada masalah pada dinding usus kecil, zat makanan, zat ataupun minerals ni tidak dapat diserap dengan sempurna, sebab dia sepatutnya melalui telapan dan serapan daripada dinding sel masuk ke dalam darah, tapi ada longkang ke tepi tu, dia masuk pula. Jadi dia masuk dalam darah dalam molekul yang besar, dan bila sampai kat sel, saya cakap apa besar sangat ni, ada 20 am kan. Kita nak 2 je. Jadi kalau 20 tak boleh masuk, pergi keluar. Jadi nutrien tu tidak diserap dan masuk ke dalam sistem badan untuk dimanfaatkan, tetapi terpaksa dibuang sebab dia dah masuk salah lorong lah. Macam tu lah lebih kurang, ya. Jadi itu antara masalah hormon dan keseimbangannya. Dan kita cerita pasal mood tadi, serotonin yang dihasilkan oleh otak dan oleh usus kecil, ya. Jadi itu antara lain bila kita cerita mengenai hormon dan keseimbangan.
Masalah-masalah lain macam kes seorang seorang perempuan yang muda dalam 22-23 tahun, baru kahwin, tak sampai pun 1 tahun, datang sebab turun darah melebihi daripada 15 hari. So tanya-tanya kenapa, so dia kata dia ambil evening primrose oil. Evening primrose oil ataupun EPO adalah pseudo estrogen. Sebab kebanyakannya kalau kita nak tengok kesan hormon kepada orang perempuan ni, kita boleh tengok keadaan wanita-wanita yang masa dia mengandung. Ada orang yang mengandung badan dah pendek kan, badan dah pendek, lepas tu gemuk, serap air, kembang, kan. Kalau macam saya kembang lah masa mengandung, hidung pun dah tak nampak. Kalau letak bozo menang rasanya lah. Letak macam dut bozo tu kan lagi menang pada bozo rasanya. Jadi itu kalau kita tengok ada orang yang dulu dia kurus langsing, mengandung, perut aja nampak, bawa baby perut je kan, perut je nampak besar lah sikit, kadang tak nampak pun sebab dia tinggi. Macam ada saudara saya tu, orangnya kurus tinggi, mengandung kembar pun tak nampak. Lepas tu yang seronoknya suami dia yang mabuk, tak ada ilmu nak pindahkan. Kalau ada, alhamdulillah boleh kongsi. Jadi kalau dan ada orang tu yang kita tengok bila dia mengandung mabuk teruk, ada orang mengandung tak mabuk. Jadi itu antara kesan-kesan hormon pada badan masing-masing, dia tak sama. Jadi yang itu pun kita boleh tengok apa hormon ataupun kaedah perancang keluarga yang sesuai. Kalau yang jenis kembang tu yang macam disebabkan water retention, kalau dia ambil hormon yang progestogen only macam injection ataupun hormon yang Noriday ke atau Noplan, so dia akan takut macam tu jugalah perubahan pada badan dia. Dan yang masalahnya bila penimbunan hormon tu bertambah dan bertambah. Jadi kalau sebelum ni ada orang yang setiap kali mengandung 2 kilo tak turun, tapi akhir-akhir ni ramai juga masalah ibu-ibu yang mengandung kandungan sulung tapi berat badan dia naik melebihi katakan dalam 16 kilo. Lepas tu bertambah lagi, kadang-kadang sampai 20 kilo, lepas bersalin pun tak turun lagi. Jadi kita kena tengok apa yang kita makan, sebab dalam kat luar ni ada yang kita sebut sebagai xenoestrogen. Kalau insyaAllah kalau lain kali kita boleh bincang lah. Xenoestrogen ni maksudnya apa-apa bahan daripada bekas makanan yang kita gunakan untuk memasak ataupun yang kita gunakan untuk kita letakkan makanan panas, yang dia ada kandungan estrogen yang dia masuk ke dalam sistem badan, ataupun apa-apa chemical, bahan persendirian, bedak, cosmetic products, bahan-bahan cuci rumah. Ada orang tu rajin sangat, daripada depan sampai belakang semua ada jenis macam-macam kan. Penyembur macam-macam penyembur lah, dia minyak wangi, macam-macam minyak wangi. Jadi benda tu adalah bila dia daripada bahan sintetik yang chemical base, jadi dia masuk ke dalam badan melalui serapan kulit, dia masuk melalui badan melalui yang kita hidu, lapisan dalam mucus dinding, lapisan hidung. Jadi benda tu masuk dalam badan, dan semua benda yang masuk ni perlu detoksifikasikan atau dibuang. Jadi keupayaan sistem badan untuk membuang tu bergantung kepada individu masing-masing. Jadi kalau ada toksin, maksudnya bahan tu, contohnya satu bahan tu dia ada aluminium atau mercury, jadi dia masuk dalam badan, dia tak nak keluar, dia tak dikeluarkan. Yang thyroid function tadi T4 kepada T3 nak ditukar, dia perlukan magnesium tadi kan, tapi aluminium ni dah duduk dekat tempat magnesium. Satu masalah, magnesium ni dah tak boleh masuk, dah keluar kan, masuk usus kecil, pergi dah bocor dah, masuk usus kecil, masuk dalam darah, dah kena buang. Lepas tu ada pula aluminium mercury ni duduk dekat situ. Jadi yang tu yang menyebabkan orang ada masalah hyper, atau kebanyakannya adalah menyebabkan hyperthyroid. Mata yang macam terjojol, dia selalu ada menggigil, penurunan
berat badan walaupun makan banyak. Rasa lebih panas daripada orang lain, ya. Lepas tu jantung berdebar-debar. So boleh juga berlaku pada ibu hamil ataupun orang yang biasa. Jadi benda macam tu kadang-kadang kita tengok persekitaran. Dan untuk kita kata macam mana kita nak mengatasi masalah tu, ya, macam mana nak buat. Jadi kalau kita buat abbreviation untuk mengatasi masalah ni, kita punya abbreviation tu kita panggil DRESS lah. Orang perempuan suka baju kan, tengok baju merah, cantik lah baju tu. Itu beza antara nafsu dengan syaitan. Syaitan ni dia datang bisik-bisik. Syaitan daripada syaitan jin ataupun syaitan manusia. Syaitan ni bermaksud dari perkataan syaitana yang bermaksud jauh, ya, jauh dari rahmat Allah. So kalau katakan kita nak pergi satu tempat, sini nak pergi masjid lah, lepas tu anak cakap tak payah dah Umi pergi kedai tu lah, nak tengok kain baju jual murah, macam tu lah kan. Jadi yang itu pun sebenarnya dia menarik daripada rahmat Allah. Jadi itu sebab kita kena kenal musuh dan kenal kawan. Jadi bila kita tadi kan dress kan, cerita dress kan, melalut pada dress ni maksudnya yang D tu adalah diet. Jadi pemakanan tu kita bagus juga. Satu yang kawan saya kongsikan, dia kata bila kita nak makan, kita niat, ya Allah jangan bagi aku makan benda yang memudaratkan aku. Saya pun tiru jugalah. Dengar-dengar dia cakap, saya pun cuba buat, ya. Jadi bila kita nak makan tu, nasi lemak, mana-mana pun nasi lemak tu jugalah kan, 40 tahun, 50 tahun. Air bandung, air teh, kopi, itu juga boleh nak makan. Bukan tak boleh, tapi jangan ambil hari-hari sangatlah. Kita ambil dalam kuantiti yang sedikit. Jangan musuh dengan nasi. Nasi tak salah pun, yang salah orang yang ambil lebih. Jadi aku pula yang salah kata nasi kan. Macam baju lah, beli baju tu dah besar, ke kita yang kecil, ke kita yang besar? Kita salahkan baju kecil. Bila pula baju tu jadi kecut dengannya, tak banyak. Ada juga hari tu anak saya pergi masuk mesin. Dia kata, apa pasal baju saya jadi kecil ni, siapa nak pakai, kata dia. Allah Akbar, manalah saya tahu adik ni pun masuk je dalam tu, cakap, "Ma, bercakap kenapa jadi kecil?" Ya, baju pula yang kecil pada badan kita yang besar. Itu sebab kadang-kadang dia tengok badan aku ni dah lebih kan, lebih baik kita tunjuk diri sendiri daripada tunjuk orang, sebab yang tu bermanfaat untuk diri kita, untuk jadi lebih baik daripada kita tunjuk orang. Kita rasa orang je tak baik, kita je baik. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama muhasabah diri. Bila kita tengok orang, aku macam tu ke? Kan bila orang tegur kita, kita pun kena telek diri sendiri, betul ke aku buat? Kadang-kadang kita tak perasan, kan? Jadi bila kita tengok diri kita, kita dapat manfaat. Jadi D tu adalah untuk diet, R tu adalah relaxation. Saya lupa nak beritahu, nak sebut yang saya cakap tadi, pineal gland ni dia terletak di belakang sekali, bahagian dia kat tengah-tengah macam nanda ni kan. Kalau orang letak yang tu nanda lah, macam ada nanda tu sampai ke belakang, dia dekat belakang sini lah, dekat dengan kaisma kita punya mata ni dia dapat terima cahaya, lepas tu dia akan cross, dia akan menyilang, dan dia punya otak interpretasi dia dekat bahagian belakang ni. Jadi itulah kita tengok kalau kita tengok bangun, alhamdulillah masih ada matahari kan. Kalau bangun dah tak ada matahari, dah gelap, alamak habis lah tu kan. Mudah-mudahan, wallahu alam, kita sampai ke tidak temuan dajjal, mudah-mudahan taklah. Jadi bila kita bangun je tengok kalau bangun subuh gelap lagi lah kan. Jadi kita tengok, kita ingat surah Ali Imran ayat 991. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi siang dan malam tu adalah satu tanda, dan tidak apa benda yang Allah buatkan tu memang ada manfaat. Jadi kalau kita tengok siang malam, kita dapat tidur, melatonin keluar kan. Jadi bila kita buka kita tutup mata, so yang tu dia
apa tu yang menghasilkan melatonin tu tutup mata. Bila kita buka mata, so dia cahaya masuk tu dia akan menghasilkan serotonin, hormon keceriaan, supaya pagi tu rasa ceria, rasa bahagia. Jadi tak adalah monyok je kan, mengantuk je. Itu ada serotonin yang kurang lah. Tu sebab kalau orang yang dah berumur, melatonin dia dah turun, dah kurang, dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur. Jadi satu yang saya tengok lah, apa faktor yang kita boleh tingkatkan penghasilan melatonin untuk tidur ni adalah dengan vibration. Satu, makanan sihat dan makanan yang baik. Makanan yang sayur hijau ya. Untuk mata pun dia, sebab dia dekat dengan mata kan, mata cahaya masuk dalam tu. Dan satu tu dia disebut sebagai meditation. Dalam kaedah rawatan yang saya sebut tadi, D tu dress, D tu adalah diet, R ni adalah relaxation. So dia termasuk juga sebutan yang kita sebut dalam bentuk rhythm. Maksudnya kita sebut Al-Quran kan. So bila kita sebut zikir subhanallah, subhanallah, elok kita baca kuat. Kalau kita baca kuat, sebab kita boleh rasa dia punya alunan rhythm dia. Dia punya alunan melodi dia. So melodi ni sebenarnya dia akan meningkatkan hormon melatonin. Masya-Allah. Jadi kalau ada orang yang dia sakit ya, macam period sakit sebenarnya kan. Ataupun bila orang dah tua, orang tua sakit ke? Alah, sakit sendi, sakit urat semua lah kan. Kalsium dah tulang, magnesium semua dah kurang. Jadi bila kita tingkatkan kerohanian, banyakkan baca Quran, banyakkan zikir, isi waktu tu dengan zikir tak kira subhanallah, apa-apalah, Allahumma inni kuntu minaz zalimin, kan. Bila kita baca, bunyi dia vibrate kan, the vibration tu dia sampai pada pineal gland, keluarkan melatonin dan dia mengisi hati. So kalau hati ni ada sebut dia terletak di dalam rangka dada. So maksudnya antara tekak sampai dekat kita punya ni lah, dekat kita punya rangka dada ni kan, ada dekat tengah-tengah ni. So ruang situ dia panggil as-sadru. So as-sadru ni syaitan sampai duduk kat situ je, dia kat luar je. Tapi kalau kita isi dengan ayat Quran kan, kita isi dengan zikir, dia merangsang pineal gland dan dia mengisi hati. Muzik dia rangsang pineal gland juga sebab dia rhythm, tapi dia tak mengisi hati. Dia duduk kat luar je, vibrate kat luar, tapi dia tak isi dalam tu. Saya pernah dengar tapi saya tak jumpa artikel dia. Tapi bila kita buat sendiri, kita boleh rasa kan? Bila kita buat, Masya Allah, hebatnya benda yang aku tak nampak. Dan banyak sebenarnya benda yang kita tak nampak daripada yang kita nampak. Itu belum lagi berapa banyak yang kita tahu berbanding apa yang kita tidak tahu. Banyak yang kita tak tahu berbanding apa yang kita tahu. Dan daripada yang tahu, berapa banyak yang kita buat. Sebab amalan yang kita bawa, amalan yang certified, barulah Allah bagi certification, terima. Manalah tahu, tengok buku nanti baru tahu kan. Jadi kita dapat buat sesuatu, ya Allah, mudah-mudahan kau terima. Dan semalam punya cerita tu jangan ulang, jangan korek dah. Sebab tak tahu ada pahala ke tak. Hari ini, untuk hari ini tak tahu yang semalam tu ada diterima atau tidak ya. DR relaxation, DR E tu exercise. So kalau exercise ni pun banyak juga benda tak tahu. Kalau orang kata, kalau katakan exercise untuk peningkatan kolesterol kan, kolesterol baik, dia laluan dia ataupun pathway dia unexplainable. Bila tanya macam mana dia ni, ada research ke? So memang unexplainable. Cuma kajian menunjukkan bila orang exercise, dia punya peningkatan hormon dia lebih baik, growth hormon lebih baik, pemadatan tulang lebih baik ya. Jadi itulah, kalau tidak pun kat dapur tu buat kaedah yang dipanggil temu lutut. Apa benda pula temu lutut tu? Nanti lain kali lah cerita kan. So kalau tidak, buatlah apa-apa senaman yang kita tahu. Yang kita tahu kita buatlah. Tak banyak yang tahu tak buat je yang mana yang tahu. So kalau D adalah diet, R relaxation, E exercise, S good sleep, dan S lagi satu adalah stress management.
So stres ni pun nanti kita cerita jugalah, insyaAllah kalau ada ruang-ruang lain kita cerita pasal stres, ya. Kenapa jadi stres dan apa-apa ayat Quran yang kita boleh kutip untuk kita jadikan bekal, ya. Apa pesan Allah hari ini? So iaitu pesanan saya untuk diri saya dan pesanan untuk sahabat sekalian, untuk kita ingat memperingati sedikitlah, tak sampai sejam pun sesi ni. Ini sesi pertama saya. Jadi kekurangan tu adalah daripada diri saya sendiri, sedikit manfaat yang kita dapat kongsikan. Mudah-mudahan dia memberi kita kefahaman tentang diri sendiri dan kita bantu diri sendiri untuk jadi lebih baik, dan semuanya adalah kerana Allah. Sebab kita datang daripada dia dan kita akan kembali kepadanya. Kita nak jawab, mudah-mudahan dia terima amal-amal kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.